Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Maksudnya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan daripada Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibnu Syihab berkata, Allah Subhanahu wa taala mengenakan hukuman potong tangan ke atas pencuri harta manusia. Allah Maha Perkasa dalam memberi balasan kepada pencuri, lagi bijaksana dalam mewajibkan hukuman potong tangan. Tuan-tuan, dalam Al-Quran apabila Allah Ta'ala sebut was-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan, mana kata di sini tidak ada istilah belah kasihan. Allah biasanya orang belah kasihan kat siapa tuan? Kat perempuan lah. Kat lelaki orang tak belah kasihan lah tuan. Allah, perempuan curi tak apalah kot. Tak tuan-tuan, Islam agama yang adil tuan-tuan. Kita ada iman, kita selamat. Kita kurang iman, bila kita buat kesalahan, wajib kita menerima hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mencuri, Allah suruh kita potong tangan. Tapi bukan senang nak potong tangan tuan-tuan. Bukan kata boleh hang curi, pegang potong tangan terus. Tak tuan-tuan. Dia kena melalui pelbagai, orang kata apa? Pelbagai syarat. Nak kena teliti tu pula tuan-tuan. Bukan senang nak tengok satu persatu. Betul ke dia ni curi? Apa sebab dia curi? Nak kena tengok semua tuan-tuan. Jadi bukan senang. Cuma nak habaq di sini tuan-tuan, bila kata sampai tahap mencuri dipotong tangan tuan-tuan, menghilangkan anggota sebahagian daripada anggota badan kita ni tuan-tuan, bukanlah satu benda yang kecil. Bukan satu benda yang kita boleh nak apa? Orang kata apa? Bukan satu benda yang boleh kita nak perkecilkan, satu benda yang kita rasa alah tak ada apa kot benda tu. Tak tuan-tuan. Kalau di sini mungkin kita jarang jumpa, tapi kalau kita duduk di Saudi tuan-tuan, contoh kata, orang yang mencuri bila disabitkan dengan kesalahan mencuri, maka dia akan dipotong tangannya. Dengan cara hudud Allah ni, dia akan dilakukan di khalayak ramai, diperhatikan oleh orang-orang, sambil dipotong tangan. Supaya apa tuan-tuan? Supaya yang tengok tu mengambil iktibar. Nak curi dah tuan-tuan. Cuba kita buat sekali dua tuan-tuan. Kalau lah di negeri kita ni tuan-tuan, melibatkan orang-orang Islam kita yang disabit betul buat salah macam tu tuan-tuan, buat depan orang. Lepas hari sembahyang Jumaat, pakat duk tengok ramai-ramai tuan-tuan, insya-Allah jenayah kurang. Sebab manusia ni kena bagi takut lah tuan-tuan. Tuan-tuan, lah ni orang duk bising, tuan-tuan perasan tak? Orang duk bising apa tuan-tuan? Orang duk bising satu benda lah ni. Baru-baru ni, kemarin dulu di Melaka ada satu kes melibatkan orang mabuk yang langgar satu pasangan suami isteri dia meninggal. Orang dah bunyi dah, kalau rokok apa boleh kenakan hukuman yang cukup tinggi sampai orang tak berani isap rokok di kedai makan. Pasal apa? Bak arak apa tak boleh letak. Siapa yang mabuk bawa kereta langgar orang, bukum gantung sampai mati, kenakan satu denda yang sangat tinggi. Sudah pasti orang yang mabuk takkan bawa kereta dah tuan-tuan. Tapi sebab benda tu tak digazetkan, tak ada satu undang-undang yang digubal untuk nak bagi takut orang, maka benda tu tak berlaku. 1 Januari dia habaq, jangan isap rokok kena denda. Hari pertama berapa orang dah kena tuan-tuan. Dan memang bila tengok kena pula masuk paper, TV pun semua tuan-tuan. Tuan-tuan pilih mana-mana restoran lah nak makan, tenang ya. Tak ada bau-bau yang mencemarkan kita. Sebab orang takut. Tak baloi tuan-tuan. Kena kompang 250. Lepas tu boleh kena naik mahkamah. Disabit salah. Kena sampai 10,000. Orang kata apa? Tak baloi. Cuba semua benda dibuat lagu tu tuan. Nampak tak? Sebab tu hukum hudud. Kita nampak takkan mencuri potong tangan. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan tengok depan mata orang kena potong tangan. Nak mencuri lagi? Tak curi dah tuan-tuan. Kalau curi juga kira memang tak tahu nak abang. Kahang dia punya kahang ni memang kira tak boleh nak lawan. Jadi tuan-tuan, dalam bab kita nak tuduh orang mencuri ni tuan-tuan, dia ada beberapa syarat. Boleh kot kita kongsi sebab nak bagi nampak clear. Dia ada lebih kurang tak silap saya ada 7 syarat tuan-tuan. Syarat yang pertama, menepati definisi mencuri.
Ni tak ada dalam kitab lah, tapi kalau tuan-tuan nak buat catatan boleh lah kan. Okey, syarat pertama nak potong tangan tu tuan-tuan, menepati yang dimaksudkan dengan mencuri. Apa makna mencuri tuan-tuan? Mengambil harta secara sembunyi ataupun secara tersorok. Jadi benda tu disimpan di tempat yang sepatutnya, memang kita pi dengan tujuan nak ambil harta tersebut, sedangkan benda tersebut, harta tersebut bukan kita punya. Contoh, pecah masuk rumah orang, kan, buka almari dia, ada sikit peti besi, kita pecah peti besi, ambil barang kemas dia, sedangkan itu bukan hak kita, bukan rumah kita. Itu yang dimasukkan dengan mencuri. Adapun kalau satu benda tu dia tak diletakkan di tempat yang sepatutnya. Contoh tuan-tuan, ada duit lah, kata satu paket duit duduk dalam lebih kurang RM5,000, mai letak ikut dan dia. Okey, kita nak main masjid ni tuan-tuan, satu duit RM5,000, kita ikat bun harga motor. Main-main lagi hilang. Kita tahu siapa curi. Orang yang curi tu kita tak boleh potong tangan dia. Sebab apa? Pasal apa duit banyak tu hampir simpan macam tu ya. Oh, saya lupa. Tak boleh kira. Lupa ke apa ke, di istilah tuan dia lalai. Faham tak nak? Tempat tu mestilah kita kata perbuatan dia dengan apa yang dilakukan, yang ni memang mencuri. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, barang yang dicuri mesti mencukupi nisab. Cukup dia punya berat dia, kiraan dia yang dibolehkan potong tangan. Nisab yang dikira tuan-tuan, kalau ada hadis kita akan tengok sekali tuan-tuan, 1/4 dinar atau 3 dirham. Lebih kurang 4.25 gram emas. Lah ni emas 1 gram berapa tuan-tuan? Kita kali dengan 4.25, dapat harga tu, satu benda yang dicuri bernilai lebih daripada harga 4.25 gram emas, maka dia boleh disabitkan dengan mencuri. Boleh kena potong tangan. Yang tu jumlah. Kalau dia pergi curi, tengok siapa? Curi hack 2 biji, hak tu tak kena. Contoh nak abang kan, dia curi benda-benda yang murah, tak kena. Pergi kedai RM2, dia curi satu slipper RM2 sekupang, tak kena. Sebab dia punya nilai tak bersamaan dengan 4.25 gram emas. Yang ketiga tuan-tuan, harta yang dicuri itu ialah harta yang layak dimiliki. Maksud dia benda yang halal. Dia masuk rumah sesuatu orang, dia pergi curi benda, contohnya dia curi apa? Rumah dia ni ada arak yang mahal-mahal, kan tuan-tuan. Arak ni kalau tuan tengok, dia daripada kita ni jenis duk tahu Carlsberg Tiger tu lah kan. Jenis duk masuk kedai-kedai minimarket, supermarket tu ya. Tuan-tuan, dia ada arak yang botol ribu-ribu pun ada kan. Hak tu jenis kalau kita nak beli memang tak beli dah. Sebotol sampai 2-3 ribu, siapa nak beli tuan-tuan? Dia masuk rumah orang, dia pergi curi benda tu. Benda tu benda yang tak layak dimiliki oleh orang Islam, maka dia tak dikira sebagai kena potong tangan. Yang keempat tuan-tuan, harta yang dicuri dari tempat perjagaan. Maksud dia, tempat dia ambil barang tu memang sesuai untuk disimpan di situ. Contoh di rumah kita, kadang-kadang kita ada duit cash, kita selit situ, kita selit sini, yang kita rasakan tempat tu dah betul-betul tu sorok. Barang-barang kemas isteri kita, anak-anak perempuan kita, nak pergi simpan tak mana tuan-tuan? Kita bukannya kaya sangat nak beli satu peti besi kat bank, nak pergi simpan kat safe box apa semua, tak. Maka kita simpan di rumah. Dia masuk, dia pecah tempat yang kita jadikan tempat simpanan tu. Pada kita jangka situ tempat yang layak untuk disimpan, dan dia pergi ambil di situ. Dia boleh kena hukum potong tangan. Yang kelima tuan-tuan, bukan harta syubhah. Maksud dia harta yang dicuri tu tuan-tuan, dia boleh dikira sebagai harta sendiri. Maksud dia bukan harta orang ramai. Kalau contoh pergi curi kat Baitul Mal, yang tu dia payah sikit nak kira kena potong tangan, sebab di sana ada hak orang ramai. Mungkin dia tu orang susah, dia boleh pergi ambil di Baitul Mal sebab dia ada hak untuk dapat di situ. Tapi tak, dia ambil harta orang lain yang dimiliki secara bersendirian. Yang keenam, pencuri itu telah akil baligh. Maksud dia pencuri itu dah cukup umur dan dia mampu untuk menerima hukuman, iaitu potong tangan. Dan yang ketujuh, yang terakhir tuan-tuan, sabit kesalahan mencuri dengan pengakuan atau disaksikan oleh saksi yang adil. Sama ada tuan yang mencuri tadi dia pergi mengaku, saya lah yang curi benda ni, ataupun ada saksi yang adil yang nampak benda tu. Memang saya yakin, saya nampak, confirm memang dia ni yang curi. Ataupun macam sekarang ni contoh, kita ada CCTV, orang nak main pecah tabung masjid contoh tuan kan, dia curi satu nilai yang lebih daripada 4.25 gram emas, dan memang kita buh tabung tu, orang pun buh duit dalam tabung, situlah tempat dia.
dia pergi pecah satu. Bila ada CCTV, tengok muka, kita boleh tangkap dia, dia boleh disabitkan dengan mencuri dan boleh dipotong tangan. Tuan-tuan, 7 syarat. Bukan mudah-mudah kata nak mingkerat ikut dan, tak boleh. Walaupun kita nampak Allah bagi tahu pencuri lelaki, pencuri perempuan potong tangan, tapi bila disabitkan cukup pada mereka 7 syarat ni. Baik, kita sambung tuan-tuan.